kita memanjatkan kesyukuran kepada Allah dapat kita melaksanakan solat jamaah fardhu zuhur, dan insya-Allah kita duduk dalam majlis yang mana kita akan meneruskan pengajian dalam kitab Bidayatul Hidayah karangan Al-Imam Al-Ghazali, yang mana pada minggu yang lepas kita sedang membicarakan tentang apa yang dimaksudkan dengan nafsu ammar. Sebab Al-Imam Ghazali, beliau mengatakan nafsu ammara ulama su ini selalu membisikkan di telinga mereka bermacam-macam angan-angan dan membisikkan kepadanya bahawa dia telah banyak menambah jasa di kalangan manusia, sehingga dia layak untuk menerima bermacam-macam anugerah daripada Allah. Nafsunya juga mengkhayalkan kepadanya bahawa dia adalah lebih baik daripada hamba-hamba Allah yang lain. Dan kita membicarakan berkenaan dengan nafsu ammara pada minggu yang lepas. Nafsu ammara ini, dia adalah nafsu yang sentiasa menggalakkan ataupun membawa seseorang itu kepada melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah. Ini berdasarkan dengan ayat dalam Al-Quranul Karim. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nafsa la ammaratun bisu." Sesungguhnya nafsu itu adalah ammar, Allah mengatakan. Yani ammar sentiasa membawa manusia, sentiasa memerintahkan manusia melaksanakan benda-benda yang keji. Ini adalah sifat nafsu ammar. Apabila seseorang itu melawan nafsu ini dan dia mentaati Allah Subhanahu wa taala dan dia memaksa dirinya supaya tidak melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, maka nafsu manusia boleh berubah. Daripada ammarah dia pergi kepada lawamah. Daripada ammarah dia pergi kepada lawamah. Nafsu lawamah adalah jenis nafsu yang mana apabila seseorang itu melaksanakan maksiat, dia akan menyalahkan dirinya. Dia akan merasa menyesal, kenapalah aku melakukan ini. Tapi dia melakukan maksiat. Tapi selepas dia melakukan maksiat, dia mengatakan, tahu tadi aku tak buat. Bagaimana aku nak taat kepada Allah? Bagaimana aku nak kembali kepada Allah? Tapi dia mendapati dirinya terjerumus dalam maksiat. Tetapi ada kesal. Tetapi kesalahannya tidak membawanya kepada ketaatan. Dia melakukan maksiat dan dia kesal. Dia melakukan maksiat dan dia kesal. Ini kita mengatakan lawamah. Ini adalah tingkatan nafsu yang kedua. Kalau sekiranya dia melawan nafsu ini, dia naik kepada tingkatan yang ketiga. Minggu lepas saya mengatakan mutmainnah. Sebenarnya silap. Mutmainnah adalah tingkatan yang keempat. Yang ketiga adalah mulhamah. Jadi pertama sekali adalah nafsu ammarah. Yang kedua adalah lawamah, yang mana apabila dia melawan nafsu lawamah, dia naik kepada mulhamah. Dan semua ini kita ada nas daripada Al-Quran. Nama-nama ini bukan nama-nama yang direkai oleh para ulama, yang Allah sebut dalam Al-Quran. Kalau orang menanyakan kepada kita, apakah dalilnya nafsu ammarah? Ini disebut dalam surah Yusuf. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna nafsa la ammaratun bisu." Kalau orang menanyakan apakah dalil berkenaan dengan nafsu lawamah, lawamah disebut dalam surah Al-Qiyamah. Allah mengatakan, "Fala uqsimu bin nafsil lawamah." Daripada Al-Quranul Karim. Kalau orang menanyakan misalan bagaimana dengan mulhamah, Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha." Ini dalam surah Syams. Allah mengatakan Allah memberikan ilham kepada nafsu manusia. Maka kita mengatakan ini adalah nafsu yang mulhamah, yang mendapati ilham daripada Allah. Apakah ini nafsu mulhamah? Dia adalah tingkatan atas selepas lawamah. Mulhamah dia cenderung kepada ketaatan. Cenderung kepada ketaatan. Apabila dia terjebak dalam maksiat, dia akan menyesal. Dan kesalahannya akan membawanya mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ini bezanya. Tapi lawamah tadi dia menyesal, tapi kesalahannya tidak membawanya kepada ketaatan. Dia melakukan maksiat dan dia menyesal. Melakukan maksiat menyesal. Tetapi kalau dia sampai kepada mulhamah,
Masya Allah, ketaatannya lebih banyak daripada maksiatnya. Maka tiap-tiap kali dia terjebak dalam maksiat, dia menyesal dan dia melakukan sesuatu, mentaati kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila dia memperbanyakkan ketaatan kepada Allah dan dia menjauhi dirinya daripada melakukan maksiat dan terus melaksanakan perintah-perintah Allah, manusia akan naik ini kepada tingkatan yang keempat. Ini yang kita mengatakan mutmainnah. Mutmainnah yang ini dalam segi bahasa maksudnya nafsu yang tenang. Daripada perkataan tumakninah. Mutmainnah, nafsunya menjadi tenang. Apa maksudnya nafsu yang tenang? Tenang di sini bukan tenang yang ini tak ada fikiran. Tenang yang ini di sini yang ini maksudnya dia lebih cenderung yang ini kepada ketaatan. Dia mendapatkan ketenangan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah. Kalau sekiranya dia melakukan maksiat, maka ia akan menyebabkan dia stres. Ada sebagian orang yang ini bila dia melakukan maksiat dia stres. Tapi apabila dia melaksanakan ketaatan, semua masalahnya hilang. Masya Allah. Tapi ada orang yang ini dia melakukan ketaatan pun dia tidak merasakan kelazatan. Dia melakukan ketaatan dengan keadaan seperti orang yang ini makan ubat. Apabila orang sakit ini bila makan ubat dia rasa pahit, tapi obat itu baik baginya. Tetapi ada orang yang ini dia melaksanakan ketaatan, dia merasakan kelazatan dalam ketaatan. Yani apabila dia melakukan salat, dia merasakan kelazatan dalam salat. Jadi bila nak masuk waktu salat, dia tak sabar nak salat. Yani dia tak sabar nak salat sebab apa? Bukan sebab dia nak cepat, akan tetapi sebab yani dia nak mendapatkan kelazatan. Sebab dia dah sudah merasai. Dia merasai ini kelazatan dalam ibadah. Apabila dia baca Al-Quran, dia merasakan kelazatan. Apabila dia berzikir kepada Allah, dia merasakan kelazatan. Tapi bila dia melakukan maksiat, seolah-olah yang ni gunung yang ni terhempas ni di atas kepala ni. Kalau dia melakukan maksiat, maka dia terus yang ni bertaubat kepada Allah, sebab dia tidak mendapatkan ketenangan dalam maksiat. Manakala ada manusia mendapatkan kelazatan dalam maksiat, terbalik pula. Ada manusia bila dia stres, yang ni dia melakukan maksiat, dan dia mendapatkan kelazatan dalam maksiat. Bila dia nak melakukan ketaatan, susah sekali nak melakukan salat. Masya Allah, dia boleh angkat besi yang ini selama 1 jam kat dalam gym, tetapi nak melakukan salat, jadi minta maaf ini tak boleh, susah. Kenapa? Adakah yang ini salat memerlukan tenaga seperti yang ini kita mengangkat yang ini 100 kilo selama yang 5 minit? Yang ini bahkan yang ini salat ini adalah ibadat ini yang ringan. Tetapi apa masalahnya? Masalah dalam nafsu, dalam jenis yang ini nafsu. Ini kita nak kena faham. Islam ini mengajarkan ini. Sebab nafsu manusia berbeza-beza. Kalau seseorang itu nafsunya amarah, dia tak boleh disamakan dengan orang yang nafsunya mutmainnah. Kalau dia amarah, susah nak melaksanakan ketaatan. Dia lebih mudah melakukan maksiat. Tetapi kalau dia mutmainnah, dia lebih mudah melakukan ketaatan. Susah dia nak melakukan maksiat. Susah. Orang hatta kalau nak apa? Nak upah dia misalan, untuk dia menipu misalan dalam jual beli. Hatta yang ni orang memberikan kepadanya $1,000, $2,000, $100,000, $1 juta, dia tak sanggup. Jadi dia mengatakan ini wang satu hari nanti yang ni akan habis, tetapi aku akan kembali kepada Allah bagaimana di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia lebih memikirkan apa? Dia lebih memikirkan tentang akhirah. Tetapi kalau nafsu amarah, dia ambil saja. Nanti boleh fikirkan, nanti boleh taubat, dia mengatakan. Tak apa ni kita bikin maksiat hari ni, nanti insya-Allah nanti besok ini kita taubat ini kepada Allah. Dia menyangkakan ini Allah tidak mengetahui. Maka manusia tidak beza. Manusia tidak sama akhwat. Jadi nafsul mutmainnah dia sudah sampai ini kepada tahap ketenangan. Dan nafsu ini Allah memuji dalam Al-Quran. Apabila manusia sampai kepada tahap ini, maka dia telah mendapatkan kejayaan di dunia dan kejayaan di akhirat. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan kita, dapat kita sampai kepada maqam. Ini dalam ilmu tasawuf kita panggil apa? Maqam. Walaupun dalam bahasa Melayu bila kita mengatakan maqam, perkara yang pertama terlintas dalam fikiran kita, maqam apa dia? Maqam ini maksudnya kubur, betul ke tidak? Dalam ilmu tasawuf, bila ulama kita mengatakan maqam, yakni maksudnya dia telah sampai yakni kepada sesuatu status.
sesuatu darajat yang mana dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia berbeza-beza tentang berapa dekat dia kepada Allah. Ada manusia dia dekat kepada Allah, ada manusia jauh sikit. Yang ini tidak sama. Dekat di sini bukan maksudnya dekat apa? Distance. Dekat ini di sini yang ini maksudnya dekat ini dalam segi ma'rifah kepada Allah, mengenali Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak sama. Jadi ini adalah maqam yang dikenali sebagai maqam mutmainnah. Allah memuji maqam ini. Apa dalilnya? Dalilnya sekali lagi ini suratul Fajr. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini Allah sendiri, Allah direct sebut ini tentang nafsu ini. Allah mengatakan, wahai yakni jiwa, nafsu, wahai yakni manusia yang telah sampai yakni kepada maqam, yang mana nafsunya telah sampai ini kepada maqam yang mutmainnah, irji'i ila rabbiki, maka kembalilah kamu kepada Allah dalam keadaan kamu meredai dan diredai. Dalam keadaan yang ini kamu meredai dan diredai. Atas daripada mutmainnah adalah maqam yang dikenali sebagai radiyah, yang mana dia meredai Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi SAW mengajarkan kita doa ataupun zikir, raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Yani aku meredai Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Ini adalah maqam yang redha. Apabila seseorang itu redha kepada segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dia telah sampai ini kepada maqam radiyah. Apa maksud dia telah redha kepada segala ketentuan Allah? Kita di dalam ilmu akidah kita mengatakan segala-galanya berlaku daripada Allah, yang baik dan sebaliknya. Yang ini maksudnya tidak ada perkara yang boleh berlaku melainkan Allah yang melakukan. Tidak ada perkara yang boleh berlaku melainkan ia berlaku dengan izin Allah. Tidak ada perkara yang boleh berlaku melainkan ia berlaku dengan ilmu Allah. Ini Allah sudah mengetahui sebelum ia berlaku. Tidak ada perkara yang boleh berlaku melainkan Allah berkehendak ia berlaku. Yani Allah sudah berkehendak segala-galanya sebelum berlakunya segala-galanya. Dan tidak ada perkara yang boleh berlaku melainkan Allah yang menciptakannya. Tidak ada perkara yang boleh wujud melainkan Allah yang menciptakan. Jadi apabila seseorang itu sampai kepada tahap keyakinan bahawasanya segala-galanya adalah kehendak Allah, segala-galanya berlaku dengan ilmu Allah, segala-galanya berlaku dengan kuasa Allah, la haula wala quwwata illa billah, maka mereka mengatakan kita redha atas segala-galanya. Kita redha, kita meredai. Apabila datang yakni nikmat, kita bersyukur kepada Allah, dan apabila diuji dengan musibah, kita bersabar sebab Allah sedang menguji. Dan seseorang itu yakni redha atas segala ketentuan Allah Subhanahu wa taala, dan redha ini dia lebih tinggi daripada kesabaran. Ada orang yang misalan dia diuji dengan musibah, dia bersabar, tetapi dia merasakan susah. Yani dia bersabar dalam keadaan yani dia menahan kepahitan musibah. Tetapi ada sebahagian manusia apabila diuji Allah dengan musibah, dia berbahagia dan dia meredai segala yang ditentukan yani oleh Allah. Sebab ini mereka hidup ini bersama Allah sentiasa pada tiap-tiap masa dan pada tiap-tiap masa dan keadaan. Ini adalah maqam, kita mengatakan maqam ini redha, dan ini lebih tinggi daripada mutmainnah. Dan akhir sekali, bukan akhir, nombor 6, maqam ini yang ke-6 adalah maqam mardiyah. Ini juga disebut dalam ayat yang sama. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Yani mardiyah maksudnya diridai oleh Allah. Ini adalah maqam yang tinggi ini. Bagaimana manusia mendapatkan keridaan Allah, ini bukan satu perkara yang kecil. Ini adalah satu perkara yang sangat besar. Sahabat-sahabat Nabi SAW mendapatkan keridaan Allah dengan nas Al-Quran. Begitu juga dengan
manusia-manusia yang dekat kepada Allah. Mereka melaksanakan ketaatan kepada Allah sehingga Allah meridai mereka. Cuba bayangkan. Yani Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan segala-galanya, malaikat dan jin, Dia meridai atas fulan bin fulan, Dia mencintai yang ni fulan bin fulan. Maka ini adalah kejayaan yang di atas segala kejayaan. Tidak ada kebahagiaan kalau sekiranya Tuhan yang menciptakan segala-galanya cinta kita. Bagaimana kita nak ceritakan perkara ini? Yani ialah perkara yang sangat susah. Allah yang menciptakan segala-galanya, Dia cinta kepada fulan bin fulan. Dan kita ada hadis Nabi SAW, yang mana Nabi mengatakan apabila Allah sayang kepada hamba-Nya, Dia akan memberitahukan kepada semua makhluk di langit, wahai malaikatku, sesungguhnya aku telah cinta kepada fulan bin fulan, maka cintailah dia. Maka semua makhluk yang di langit akan mencintai ini orang tersebut. Cuba bayangkan. Ini adalah perkara yang pada hakikatnya kita pun tidak dapat bayangkan dengan akal kita. Ini adalah maqam yang dikenali sebagai mardiyah. Akhir sekali, kita ada maqam ini yang dikenali sebagai maqam kamilah. Maqam ini yang dikenali sebagai al-kamilah. Maqam ini juga dikenali sebagai maqam siddiqiyah. Kenapa yang ini siddiqiyah? Sebab Abu Bakar radhiyallahu an, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, yakni sahabat Nabi SAW daripada khulafa Rashidin, yang mengganti Nabi SAW sebagai khalifah, beliau tanpa syak adalah manusia yang paling afdal di kalangan sahabat Nabi. Yani di kalangan sahabat Nabi SAW, sahabat yang paling mulia adalah Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu an. Dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an telah sampai yakni kepada maqam al-kamilah. Ini adalah berkat tarbiyah daripada Nabi Muhammad SAW. Dan ini seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Yani selepas maqam kenabian, Allah mengatakan maqam siddiqiyah. Ini juga nas daripada Al-Quran dalam surah An-Nisa. Allah mengatakan ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jadi awal ini kita ada an-nabiyyin, para nabi. Manusia seperti kita tak boleh jadi nabi. Tidak ada manusia yang boleh jadi nabi selepas wafatnya Nabi Muhammad SAW. Sebab tidak ada nabi yang akan datang selepas nabi. Apakah bawah nabi kenabian? Allah mengatakan mereka adalah siddiqin, manusia-manusia yang benar ini kepada Allah dalam segala-galanya. Salah satu daripada mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq. Itu sebab namanya As-Siddiq. Nabi SAW memberikan kepadanya gelaran As-Siddiq, sebab dia telah sampai kepada martabat itu, martabat keyakinan dan ketaatan kepada Allah, yang mana ketakwaan yang paling tinggi manusia boleh sampai. Ini disampai oleh khulafa Rashidin. Itu sebab Nabi kita SAW mengatakan, alaikum sunnati wa sunnati khulafa Rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Hendaklah kamu berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafa Rashidin. Yang khulafa Rashidin ada beberapa manusia. Salah satu daripada mereka adalah Abu Bakar radhiyallahu an, yang paling afdal. Maka ini dikirakan maqam yang tertinggi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memudahkan, insya-Allah dapat kita sampai kepada maqam. Ini adalah perkara yang penting. Daripada doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita dan memberikan kepada kita taufik dan hidayah, dan memberikan kepada kita seperti mana Dia telah memberikan kepada hamba-hambanya yang dicintainya. Ini adalah daripada doa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hidup ini selagi mana kita ada umur, selagi mana belum datang ajal, selagi itu peluang untuk kita usahakan atas makna-makna ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengkabulkan. Amin
Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal du'ana innaka antas samiul alim. Tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. واختم بصالحات أعمالنا وآجلنا الله الكريم بفضل سبحان ربك بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.